Allahu Akbar. Please, sir. Assalamualaikum. Feel free to ask me anything you want, as always. So, if there's any question, please. Yes. Yes. Dan akhirnya hari ini Tunku meninjau sendiri keadaan semasa dan apakah pandangan Tunku dan mungkin apa yang bermain di fikiran Tunku ketika itu? Pandangan saya, kita perlu ada padang yang baru, yang lebih berkualiti. Kerana jikalau pada masa akan datang pun kalau kita nak host apa-apa match ke ataupun event, agak boleh katakan memalukan jugalah dengan keadaan yang ada. Kalau kita tengok negara-negara jiran kita semua dah tukar kepada rumput yang lebih berkualiti. Kerana rumput ni adalah sebagai long term investment for a stadium dan salah satu stadium punya reputasi. Lagi-lagi kita national stadium. Jadi saya rasa urgently kita akan tukar. Tetapi saya difahamkan oleh kerana Stadium Bukit Jalil pun dah ada komitmen beberapa event untuk tahun ini, bermakna padang akan bermula kerja lebih lewat lagi. InsyaAllah, tak silap saya, by January tahun depan. Oleh kerana dengan macam-macam event yang mereka dah committed. Tetapi apa pun kita akan laksanakan. Selepas saya tengok situasi padang, saya juga telah arahkan saya punya team untuk study kita punya drainage system yang ada di sini. Kalau drainage system kita bagus untuk saluran air keluar supaya padang tak melecak apabila hujan lebat. Macam contoh di Stadium Sultan Ibrahim di Johor, walaupun hujan selebat-lebat tidak hari itu for 3-4 jam straight, padang tak ada air pun. Hanya the surface saja ada air, tetapi padang tak ada lecak ataupun air bertakung. Itu yang kita nak buat. Jadi oleh kerana kerja akan siap Januari, apa yang saya buat saya telah memberi dana untuk padang tersebut. Tetapi lepas ni saya mungkin nak insyaAllah, kalau rezeki, saya nak top up sikit untuk membantu dalam machinery yang akan maintain padang tersebut di sini. Kerana machinery ni amat mustahak untuk jaga padang. Lagi-lagi kita perlukan ada vertidrain machine, di mana kita cucuk lubang di dalam padang untuk beri lebih oksigen jaga dan juga saluran air. Kerana apabila tanah tersebut, macam kita di sini tanah gambut oleh kerana cow grass, when kita tak ada that particular machine, when padang tu compact sangat, dia tak ada oksigen, that's how air bertakung dan tak ada saluran air yang keluar. So oleh kerana itu, saya telah meminta pihak Stadium Nasional Bukit Jalil untuk datang ke Stadium Sultan Ibrahim. Kerana belakang gol saya, awak boleh tengok kalau kita ada macam satu pavement di mana kita boleh buka dan boleh tunjuk saluran air keluar, the drainage system. So mungkin kita kena buat sama macam, kalau tak sama pun, tetapi sekurang-kurangnya quite similar to Stadium Sultan Ibrahim punya drainage system. Tak dengar Zul. Awak kena pakai mikrofon tu Zul. Yes. Aku dah terlibat dengan bola begitu lama dulu tapi mungkin kenapa sekarang aku tercetus ni idea untuk bantu. Kalau tak sekarang, bila lagi? Takkan sampai bila-bila. Jadi kita perlu ada perubahan yang drastik. Lagi-lagi ini adalah national stadium. Saya telah bersuara berkenaan dengan padang dah 5 tahun. So saya pun berharap pasukan-pasukan lain pun, klub-klub lain pun ambillah inisiatif untuk tukar padang. Kerana kita satu-satunya negara dalam Southeast Asia yang belum evolve lagi dalam football. Jadi saya kalau boleh nak semua pasukan evolve, kerana benda tu akan memainkan peranan dalam segi permainan bola sepak kita yang lebih efektif in the modern day punya football in terms of strategy and tactical. Jadi oleh kerana itu, so we start here dululah. Dan saya berharap selepas ini pihak-pihak stadium lain ataupun kerajaan akan ambil inisiatif yang sama, kerana kos dia taklah begitu tinggi
untuk adakan padang yang lebih berkualiti macam di Terengganu ataupun di Johor. So kalau Terengganu dan Johor boleh buat dengan kos yang begitu rendah, kita punya maintenance of padang adalah 240,000 satu tahun. Bukannya mahal sangat, kerajaan ada bajet yang besar. Jadi saya berharap bukan saja permulaannya untuk perubahan ini bermula di sini, dan saya harap benda ini akan jadi satu domino effect di mana semua klub-klub dan juga pasukan bola sepak dan stadium-stadium yang ada dalam negara akan ikut langkah yang sama. Kerana masa saya pergi pre-season di Thailand, saya lawan tim second division, it's called Armed Forces Army punya team. Saya pun pergi stadium dia. Stadium dia taklah berapa hebat, tetapi padang dia punya quality lebih baik daripada mana-mana padang dalam negara kita. Daripada situlah saya tersentuh untuk ubahkan padang Stadium Sultan Ibrahim untuk ada stadium baru dan ada padang tersebut. Jadi oleh kerana itu, tengok national team of Thailand, tengok the type of football they are playing. So bukan kita tak boleh main bola sepak dengan cara yang sama, tetapi oleh kerana padang itu tak memberikan kemudahan untuk pemain bermain sebegitu. Ya, itu pasal saya rasa sekarang yang it has to start now. So, how much support will you give to the national stadium site after the Pardon? How much support will you give to the national stadium site after the renovation? Because all well and good that. Well, I can give first-hand donation, and then after that, I think the government have to maintain it because it's not a big budget. I think it will help and also save a lot of money for the government as well. So I think it's a very, very productive and also positive effort that we are doing here for national interest. So I will still have my team here because, but the budget must come from the government after that. But I will still have my team here monitoring and working on the pitch. Syazwan daripada Harian Metro. So nanti bila ada perubahan daripada padang tu, bagaimana mampu untuk pastikan padang tu sentiasa maintain, sentiasa di... Ya, itu yang saya sampaikan tadi kepada dia. Kita akan ada tim kita di sini untuk monitor dan juga maintain padang tersebut. Walaupun kita berharap kerajaan akan ada bajet untuk membantu, tetapi kita ada dedicated team yang akan ada di sini 24 hours to study dan juga maintain padang tersebut. Kerana it's quite challenging oleh kerana bumbung stadium. Kita tak silap saya tadi, saya dimaklumkan oleh pihak stadium mereka hanya ada 2 jam saja mata sunlight untuk padang. So kita kena cari machinery dan juga kemudahan yang akan membantu to maintain padang tersebut. Aku rasa kita boleh cakap sekarang. Bila dengan dah siap, adakah susah untuk bola sepak saja ataupun Itu terpulang kepada pihak stadium, itu terpulang kepada saya rasa kita punya Menteri Belia dan Sukan dan juga kerajaan. Itu terpulang kepada mereka. Itu tak ada kena-mena dengan saya. Saya hanya memberi dan membantu untuk ada padang yang lebih berkualiti. So aku satu lagi. So tahun depan mungkin akan memulainya tukar ibadat. Yes. So 5 tahun nak tukar padang, tapi tak tukar. So setakat ni bagaimana tuanku nak pastikan benda itu betul-betul tukar? Well, kita pun dah ada dedicated team macam mana yang saya katakan tadi. Kita dah berbincang dan sekarang pihak stadium Nasional Bukit Jalil akan bekerjasama dengan pihak stadium di Sultan Ibrahim sama-sama untuk memastikan benda ni kita akan tukar and start kerja by January. Lepas tu padang akan Process we start now. proses we start now, tetapi kerja tukar padang tersebut akan mula Januari and then akan memakan masa dalam kurang-kurangnya 4 bulan. Aku satu lagi. Aku tak penat ke sentiasa memperjuangkan pasal padang, tapi orang Tak appreciate. betul. Saya memang saya ni tak dihargai dalam senario bola sepak tanah air dan saya pun dah biasa. Tetapi tak apa, kerana saya nak bantu ni pun ikhlas. Kerana minat saya terhadap bola sepak tu amat tinggi. Jadi saya punya nak bantu ni ikhlas. So saya pun tak perlu apa-apa. Saya pun tak ingin apa-apa. Orang from the New Straits Times, hari itu Tengku ada mengatakan bahawa yang you recommend the usage of Zion Zorsha for the ground. Yes. Lepas tu ada sedikit salah faham lah berdasarkan atas laporan yang
So kira sekarang situasi semasa on the type of grass It will be the same grass as Stadium Sultan Ibrahim, which is Zion. So saya kerana untuk cuaca kita dan climate kita itu adalah yang paling sesuai buat masa ini. Dan Singapore pun baru-baru ini pun tukar kepada sama padang macam kita juga di Johor. Baru-baru ini. Kerana padang mereka tak dapat the same respon ataupun quality yang sama, dia orang pun dah tukar Zion juga. Jadi itu pasal saya recommendkan itu yang buat masa ni dengan kita punya cuaca yang tak menentu, itu yang paling sesuai sekali. Soalan kepada Datuk Seri. Mohon perkenan tunggu. Oh, please. Datuk Seri, mengambil kira aspirasi Tunku, apakah langkah akan diambil KPS selepas ini? Ampun Tunggu. Please. Pertama sekali saya bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan mewakili Kerajaan Malaysia ingin merafak sembah atas kurniaan daripada Beliau Yang Mulia Tunku Mahkota Johor yang kami anggap sebagai satu kurniaan yang amat signifikan kepada pembangunan bola sepak di negara kita. Kita semua sedia maklum bahawa keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil ini sentiasa menjadi perbualan banyak pihak dan saya selaku Menteri Belia dan Sukan ketika ini amat menyambut baik kurniaan ini dan berpandangan amat bertepatan pada masanya. Dan tentunya saya bersama dengan pihak PSM ataupun Perbadanan Stadium Malaysia akan bekerjasama dengan tim daripada Yang Beliau Amat Mulia Tuanku daripada Johor untuk memastikan keadaan padang kita dalam keadaan yang terbaik. Banyak perkara yang kita pelajari terutamanya dari segi penjagaan dan maintenance padang, dan ini akan kita mulakan satu proses pembelajaran, bertukar-tukar nota untuk memastikan akhirnya Stadium Nasional Bukit Jalil ini padangnya boleh kita banggakan sehingga banyak pasukan-pasukan antarabangsa akan sudi bermain di padang kita. Jadi yang paling penting kerajaan amat menerima baik kurniaan daripada Tuanku dan bersetuju untuk terus bekerjasama rapat demi kepentingan negara, dan ini yang perlu kita contohi daripada kurniaan Beliau Yang Amat Mulia Tuanku. May I? Lagi satu saya ingin sampaikan juga. Saya rasa awak semua sedia maklum apabila kita pernah ada satu peristiwa di mana Barcelona kemari and Lionel Messi, pemain terbaik dunia, tak nak main oleh kerana kualiti padang. Itu adalah satu tamparan hebat kepada kita buat masa itu yang sepatutnya kita dah ada wake up call dah untuk tukar kualiti padang. So kita tak nak benda tu berlaku lagi sekali. Kita nak tengok di mana stadium ni boleh host macam-macam pasukan yang boleh datang yang main dengan national team ataupun mana-mana pasukan dalam Malaysia, dan kita boleh banggakan, bukan malu macam ada pemain-pemain antarabangsa yang di mana mereka nak terlibat dengan bola sepak untuk bermain di stadium ini. Saya juga ingin kabarkan betapa komitmen daripada Beliau Yang Amat Mulia Tuanku begitu tinggi sehingga kan belum kita mula proses untuk menukar padang baru, Tuanku dah sampai tahap memikirkan there should be a beautiful launch dengan perlawanan akan diaturkan Dengan big clubs di Malaysia. Kita tak tahu klub mana buat masa ini, tetapi kita nak ada satu perlawanan untuk officiate yang padang tersebut. Mungkin Malaysia national team, because masa tu pun tak silap saya kalau 4 bulan 5 bulan at that time will be summer and it will be break for all the European clubs, dan insyaAllah kita boleh invite mana-mana klub besar daripada Europe kemari untuk bermain dengan national team ataupun mana-mana pasukan dalam Malaysia di sini. Terima kasih. Datuk Seri, selain bekerjasama dengan pihak Tunku, adakah projek ataupun usaha ini akan melibatkan agensi ataupun kementerian lain dalam? Ya, tentunya kita di sini perlu melalui beberapa proses bersama dengan Kementerian Kerja Raya dan juga Kementerian Kewangan. Namun saya kira tentunya proses ini dapat kita laksanakan dengan fast track di atas kurniaan daripada Beliau Yang Amat Mulia Tuanku. InsyaAllah kita akan expedite secepat mungkin. Ada satu soalan lagi. Ada dakwaan nakal Tunku daripada netizen di luar sana. Bila idea ini kepada ini tercetus mengaitkan JDT kalah pada aksi final Piala Malaysia di sini. Ada kaitan tu?
Well, kalau nak tengok Kawgras, majority stadium di dalam Malaysia Kawgras. Di Kedah Kawgras, di Selangor Kawgras, semua tempat Kawgras. Pun kita menang juga. So, saya tak ada problem dengan JDT main di Kawgras atau di mana. Kerana kita menang, boleh katakan kita tak ada kalah langsung away game tahun lepas. Cuma gitu je lah, satu game kita kalah. Dan tak ada kena-mena dengan benda itu. Cuma kita nak ada quality of football, di mana bukan saja pasukan JDT, semua pasukan termasuk national team dapat bermain the modern day punya football. Because kalau kita tengok, kita amat kekok apabila kita main di luar negara. You can see from the national team. Because kebanyakan recruitment of players datang daripada pasukan-pasukan lain dah kebiasaan main dengan that particular padang. But kalau kita boleh synchronizkan semua padang sama, di mana setiap pasukan boleh main sama, even when you have a national call-up, pemain-pemain ini pun tak ada kekok untuk ikut rutin macam mana jurulatih perlukan mereka beraksi. So tak ada kena-mena dengan JDT kalah di sini. Itu satu kali je kita kalah tahun lepas. Satu kali dengan Terengganu, satu kali dengan KL. Itu 2 kali je kita kalah. Terengganu pun kita kalah dekat stadium kita sendiri. So tak ada kena-mena dengan dakwaan itu. Kalau tadi Tuanku kata mungkin pembukaan Padang Mabur tu nak panggil kelab besar, mungkin Tuanku ada idea ke kelab nak panggil untuk berlawan dengan Ya, mana-mana kelab yang bersetuju, kita kena cari mana-mana kelab yang bersetuju untuk datang lawan dengan pasukan kebangsaan ataupun mana-mana kelab untuk kita officiatekan padang tersebut. Sebenar InsyaAllah kalau mereka bersetuju. Depends. Doakan. Saya nak kesempatan bertanya berkenaan dengan skuad kebangsaan. Ya. Dah ada cakap sikit masa di Johor. Masih dulu awal untuk lagi Betul. analyse tentang skuad kebangsaan. Tapi kita dapat lihat corak latihan yang berbeza daripada reaksi Of course. pemain. Mungkin tu ada feedback yang berbeza. Tak ada, saya nampak the coaching team kali ini lebih organised. Mereka ada perancangan, mereka ada komitmen yang begitu tinggi. Dan macam mana yang saya katakan, kita tak boleh nilai selepas 5 game. Kita kena bagi dia lebih masa untuk terapkan apa saja dia punya tactical analysis yang dia ingin terapkan dalam team. So saya rasa bagi dia masa. But dia tahu apa dia buat. Kita tengok pada training pun, kita tengok pada macam contoh dia punya medical team of the national team tengah sedang bekerjasama dengan JDT punya medical team. Sentiasa in touch, sentiasa monitor apa yang perlu, apa yang tak cukup. Boleh ke tak kita bantu dengan mana-mana player punya recovery? Dan saya cakap yes, boleh. Because we have the best recovery center in the country for mana-mana pemain yang injured. So dia orang minta jikalau boleh pakai kita punya facilities, dan saya cakap saya setuju untuk membantu. Tunggu, mungkin kalau boleh kongsikan berapa sebenarnya kos penagaan yang termasuk yang Well, kita rasa kos tersebut adalah about 1.2 ataupun 1.4 million for now untuk padang dan seterusnya. Cuma saya tengah tengok machinery dan drainage. Jikalau perlu kita tambah kos sikit. Tak banyak pun sikit. means sumbangan yang diberikan tadi sekitar 1.2 hingga 1.4. Yes. Buat masa ini. Tapi lepas tim kita study, jikalau perlu kita ada tambah sikit, dan saya akan maklumkan kepada Menteri Belia dan Sukan dan juga pihak stadium. Tengku, Zul daripada Sinarian. Yes. Ini nak tanya sikit lah pandangan Tengku sebagai penaung PFM kan. Kita tahu yang baru-baru ni Perak masih berlaku lagi, masih tunggakan gaji semua kan. So Palimanang dia sebab Baru-baru ni saya dibantu Perak. Okay. Berapa hari lepas? 3 hari lepas, pihak pengurusan Perak FC ada datang berjumpa saya, dan saya ada beri sikit sumbangan dan bantuan untuk bantu mereka. Kongsikan apa tu? Saya tak boleh cakap apa-apa, tetapi saya ada bagi sikit bantuan untuk kurangkan beban Perak FC. Dan saya harap masalah tersebut boleh mereka selesaikan dalam masa terdekat. So Tuanku pada musim ni selain PFC ada pasukan lain ke Tuanku? Saya tidak tahu.
Tapi dalam career saya, orang katakan involved dengan bola sepak, di dalam negara ni dah banyak pasukan saya tolong. Cuma saya tak beritahu media aja. Tetapi oleh kerana sahabat kita dah tanya, saya pernah tolong Selangor 2 kali, saya pernah tolong Kelantan 2 kali, dan saya juga pernah tolong, tak silap saya, Pening 1 kali. Bantu. Dan Melaka sekali. Isu gaji. PFAM pun saya pernah tolong. Banyak yang orang tak tahu kan. Nam semua orang tahulah. Kalau tak percaya boleh tanya tuan yang badan punya. Okey. Terima kasih semua. Okey.